Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan usia kita untuk kita berhimpun dalam forum hari ini. Forum yang kita anggarkan, kita anggap forum yang agak penting juga untuk kita faham, di mana satu idea yang berlega di kalangan masyarakat setempat kita, masyarakat di Malaysia ini. Bila kita sebut tentang pembangunan, bila kita sebut tentang pembangunan sesuatu komuniti, satu masyarakat, sering dikait rapatkan dengan kekuatan ekonomi, kekuatan duit, kewangan yang ada satu komuniti, kewangan yang dipegang oleh satu komuniti. Social life, bagaimana satu komuniti itu hidup bermasyarakat. Jadi inilah satu idea yang sering kali dikait rapatkan dengan satu pembangunan sesuatu komuniti. Tapi kita perlu faham, adakah sekadar kekuatan ekonomi ini cukup ataupun memadai untuk menilai, mengukur pembangunan sesuatu komuniti? Jawabnya, apabila kita mengkaji di luar sana, komuniti-komuniti di luar sana, komuniti ataupun masyarakat yang jauh lebih maju daripada kita, menerapkan ilmu ataupun menjadikan ilmu sebagai satu asas ataupun kayu ukur untuk menjadikan sebagai satu komuniti yang membangun ataupun maju, terutamanya di zaman yang moden ini. Jadi hari ini kita ada satu topik yang cukup mantap juga kita boleh sebut, iaitu pembangunan masyarakat, pembangunan komuniti, pembangunan generasi tersebut, pembangunan generasi sekarang ini melalui dakwah dan juga pendidikan. Bagaimana sesuatu komuniti, kita sebut bagaimana satu komuniti di luar sana yang maju apabila mereka terapkan pendidikan, apabila mereka membawa pendekatan ilmu dan dakwah, dan apa perubahan yang berlaku pada generasi muda sampailah mereka menjadi remaja ataupun dewasa, dan apakah kesan yang berlaku apabila diterapkan ilmu pada mereka. Jadi hari ini kita ada dua panelis kita yang hebat. Bagi saya cukup kagum dengan mereka. Pertama sekali kita ada panelis pertama kita adalah Ustaz Aizat dari Seri Aman. Beliau merupakan seorang guru di daerah Seri Aman, Sarawak, dan sekian lama telah mengajar masyarakat setempat, menyampaikan ilmu dan juga dakwah. Dan beliau bukan sekadar seorang guru juga, bahkan seorang ustaz yang sekadar yang sekian lama menjalankan usaha-usaha dakwah di sekitar komuniti masyarakat Sarawak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz. Alhamdulillah siap. Okey. Dan panelis kedua kita seorang doktor pensyarah dari pensyarah pendidikan Islam dari Universiti UPSI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak tanya soal, macam-macam soal tentang pendidikan dan juga dakwah, kepentingan dari sudut penerapan ilmu ni pada generasi muda, generasi tua, dan tak kira lah. Jadi nak tengok apakah kesan ataupun feedback yang kita peroleh daripada tahun yang sebelumnya, dan apa yang kita akan dapat kalau kita teruskan juga untuk tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Jadi tanpa lengah lagi masa, saya nak terus bertanya pada Ustaz Aizat. Pertama sekali kita tanya pada Ustaz Aizat, saya nak minta tanya kepada Ustaz, selama ni Ustaz pernah kira Ustaz dah duduk bertahun dah di Sarawak ni, dan Ustaz dah tahu selok belok jalan dan komuniti-komuniti di sini, masyarakat di sini, dan idea, pemikiran, cara pemikiran masyarakat sini. Dan saya nak tanya dekat Ustaz, apakah keadaan masyarakat setempat dari sudut ekonomi lah, kita sebut ekonomi, social life mereka, apakah keadaan pemikiran, idea mereka tentang kehidupan sekarang ni, apa yang keadaan hidup mereka sekarang ni,
boleh Ustaz ulas secara general tentang kehidupan mereka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Berbalik pada soalan tadi, kalau kita lihat khasnya masyarakat Seri Aman, masyarakat Seri Aman ini merupakan satu pekan yang besar. Kalau nak dibandingkan dengan Kuching, itu merupakan boleh katakan bandar paling besar lah di Sarawak ni. Jadi kalau kita tengok masyarakat Seri Aman ni hanya bertumpukan sebuah pekan kecil. Sekolah pun, tagging sekolah di Seri Aman ni dia ada 2 tagging je, sama ada luar bandar ataupun pedalaman. Dan pekan Seri Aman ni dia bertumpu yang di mana dia punya posisi tu lah di tepi sungai. Kalau kita tengok satu masa dulu jalan utama, antara jalan-jalan utama di Sarawak ni untuk kegiatan ekonomi ke apa adalah jalan sungai. So sebahagian besar juga di sini bekerja sebagai penjawat kerajaan lah, penjawat awam. Yang kat ada hospital, jabatan-jabatan kerajaan lain, jabatan sepertinya contoh Baitul Mal, JAIS, jabatan kesihatan, JKR, dan juga yang jabatan-jabatan di bawah negeri Sarawak sendiri. Dan selebihnya kalau kita tengok taburan sekolah yang banyak di luar Seri Aman ini, kalau tengok kegiatan utama mereka adalah turun ke sawah, mengusahakan sawah padi, dan juga sebahagiannya juga turun ke sungai sebagai nelayan. Jadi kalau dari segi sumber ekonomi itu memang boleh katakan selain daripada pejabat awam kerajaan ini bergantung kepada sumber-sumber ekonomi yang berteraskan pertanian dan juga perikanan lah. Dan jika kita tengok susulan mereka juga dari segi bentuk pemikiran ni khasnya untuk dari segi aspek pendidikan Islam sangat-sangat memerlukan kepada pendidikan dan juga kalau kita kata lain dakwah seru tu, dan juga bukan sekadar seru tetapi untuk melahirkan legasi-legasi yang terus menyebarkan Islam yang mesti difahamkan dulu. Maka pentarbihan tu amat perlu dilakukan di sini, dan kita memerlukan satu tenaga kerja yang kalau boleh memang, kalau boleh kita lagi banyak lagi bagus. Secara berterusan secara berterusan untuk memastikan long term dakwah itu dan menunjukkan satu legasi-legasi yang boleh dikatakan lebih faham dan terusnya memperjuangkan Islam itu. Untuk sekarang memang kita amat memerlukan satu tim yang kuat untuk terus istiqamah bekerja dan bergerak ke arah demikian. Baik, alhamdulillah. Jadi kita lihat menurut apa yang Ustaz cakap, maksudnya komuniti bukan setakat Seri Aman sahaja, bahkan Sarawak menyeluruhnya kita lihat macam ada kesedaran bahawa kepentingan dakwah ni. Barulah mereka rasa memerlu. Bila kita tak tahu sesuatu benda, apa benda itu kita pun tak tahu. Jadi kita tak rasa kita kepada keperluan. Bahkan macam kita lihat suatu ketika dahulu kita tak ada handphone. Kita hanya hantar pos sahaja, surat menyurat. Bila datangnya handphone, sekarang ni kita dah tak tulis surat dah lama dah tak menulis. Kad raya tak ada lagi dah. Kad raya pun dah tak ada lagi. Semua hantar SMS, satu ketika SMS. Kemudian WhatsApp, sekarang ni SMS pun tak ada. Jadi bila kita lihat pada kita kenali, orang kata tak kenal maka tak cinta orang sebut. Jadi bila mereka kenal tentang kehidupan, kepentingan dakwah ini, kepentingan kehidupan Islam, maka mereka rasa memerlukan. Jadi saya sambung situasi yang sama pada doktor. Bila kita sebut keperluan kepada ilmu, keperluan kepada satu dakwah, orang kata, saya nak tanya doktor, apakah keperluan dari kepentingan yang macam awal tadi saya sebut, bila kita sebut pembangunan, asyik dikaitkan dengan ekonomi, duit, cari duit, kerja. Dari kecil lagi disebut belajar untuk apa? Kerja, belajar untuk apa? Cari duit. Jadi bertahun generasi kita nak salahkan generasi muda, tak boleh, sebab dari kecil lagi diterapkan dalam otak dia hidup hanya untuk duit, cari duit. Jadi saya nak tanya, apakah kepentingan utama, kepentingan pendidikan dari sudut pembangunan satu generasi ataupun modal insan sesuatu komuniti itu? Minta pengulasan ataupun idea daripada doktor. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Apabila bercakap
tentang pembangunan sesebuah masyarakat, kita akan lihat dalam pelbagai aspek lah. Mungkin tadi disebutkan tentang ekonomi, ataupun mungkin ada orang bercakap politik itu yang akan membantu untuk kita sustain ataupun membantu perkembangan masyarakat. Tapi walau bagaimanapun, apabila kita ingin memulakan sesuatu proses, kita perlu kepada pendidikan. Kita tidak boleh lari daripada pendidikan tersebut. Nak jadi seorang usahawan, dia bermula dengan langkah pertama, iaitu memahami, mengetahui dan seterusnya, belajar dengan mendalam perkara-perkara yang ingin diceburi tersebut. Jadi saya kira itu sudah menjawab kepada persoalan Tuan Moderator tadi, bahawa proses pendidikan itu perlu. Jadi proses pendidikan itu untuk apa? Iaitu untuk mendapatkan ilmu. Proses pendidikan untuk mendapatkan ilmu itu, saya kira kalau saya boleh teruskan lagi dengan jawapan susulan, kesedaran harus bermula dalam diri sendiri. Jadi untuk mendapatkan sebuah pembangunan yang mapan, yang berkekalan, dia bermula daripada kesedaran diri sendiri terhadap keperluan, kepentingan ilmu. Kita selalu dengar dalam ayat Al-Quran, contohnya dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 contohnya disebutkan, adakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Ya? Jadi di situ kalaulah seseorang itu menyedari tentang keperluan berilmu, maka dia akan membangunkan diri dia dan seterusnya dia akan pergi kepada proses seterusnya, iaitu jika dia duduk dalam institusi keluarga, dia akan memastikan keluarga dia mendapatkan ilmu. Ataupun kalau dia duduk dalam kesedaran terhadap keperluan bermasyarakat, maka dia akan kembangkan kepentingan ilmu tadi kepada masyarakat pula. Dan sehinggalah seterusnya. Jadi proses pembangunan masyarakat tadi tidak boleh tidak, dia kena harus berlandaskan kepada ilmu. Jadi mungkin itu dapat menjawab sedikit sebanyak persoalan Tuan Moderator tadi. Betul ya. Apa yang bila doktor sebut tentang dalam Quran, Allah memang dah sebut tentang perbezaan orang yang berilmu dan tak berilmu. Adakah ia sama perbandingan yang Allah buat? Menyedarkan kita tentang kepentingan ilmu. Bahkan Quran ini sendiri pun apabila diturunkan pada zaman yang diturunkan, pada waktu itu kita sendiri sedia maklum, masyarakat Arab pada masa itu memang mereka dah membangun dari sudut ekonomi. Maksudnya mereka dah ramai dah kaya raya, kaum Quraisy dan sebagainya, mereka semua kaya raya. Tapi kalau sekadar kekayaan wang ataupun ekonomi sahaja yang menjadikan kayu ukur pembangunan satu masyarakat, Allah tak perlu turunkan Quran. Tapi Quran diturunkan dengan ayat pertama sekali pun dikatakan Iqra, bacalah, pelajari, belajar dan sebagainya. Jadi saya kira poin yang doktor bagi tadi adalah satu poin yang sangat penting. Bila kita sebut pembangunan satu masyarakat, satu komuniti, perlu datang dari kesedaran sendiri bahawa ilmu adalah paling utama. Ilmu sangat utama. Baik, kita kembali pada Ustaz Aizat kita. Ustaz, tadi kita sebut tentang keadaan masyarakat khusus secara umumnya Sarawak dan khususnya Seri Aman. Dan Ustaz pun ada sebut tentang mereka dahagakan dakwah, usaha dakwah, kepentingan ilmu. Jadi kita nak tahu juga keperluan dakwah bagi masyarakat setempat umumnya. Apa keperluan itu? Dan keperluan dari sudut apa? Dakwah yang macam mana mereka nak? Adakah mereka mahukan dakwah dari sudut sekadar ilmu fardu ain sahaja? Ataupun lebih daripada itu? Bagi pendapat Ustaz, apa yang mereka perlukan sebenarnya? Dari kalau kita sebut dakwah ada berbagai jenis dakwah. Ya. Kita sebut dakwah bil amal, ataupun kita nak ajarkan mereka solat sahaja, solat, amal ibadah, ataupun dakwah untuk mereka faham dan sampai satu tahap mereka boleh menghantar anak-anak mereka ke tahfiz ke, atau adakah kesedaran mereka sejauh itu?
Jadi nak minta Ustaz ulaskan sedikit tentang keperluan dakwah dari sudut apa dan sebagainya. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita lihat di Sarawak ni, komunitinya yang tunjang utama ialah berkaitan tentang akidah lah. Kan? Jadi masih, kalau kita tengok, masih banyak lagi pengamalan dan juga uruf-uruf yang dikatakan mungkin menjadi biasa. Sebagai contoh, ada kala bila sakit tertentu je, kadang-kadang dia tak Chinakan ke hospital, dia cari dukun-dukun ke kan, macam tu kan, ubatan tradisional. Pada dia kata ikhtiar. Sedangkan ada kalanya dalam usaha ikhtiar itu, hakikatnya dari segi hukum dah jauh terpesong daripada hakikat sebenar. Jadi kesedaran terhadap pegangan akidah yang utuh ini memerlukan satu usaha dakwah dan juga tarbiyah. Dakwah tidak memadai, tetapi pentarbiahan dan pentarbiahan itu juga memerlukan satu tenaga yang betul-betul faham untuk dideliverkan ilmu tersebut kepada mad'u dia, sehingga kan mad'u dia itu faham. Yang pertama step. Yang kedua adalah penerapan penghayatan pula. Kalau sekadar faham, kalau kita tengok dari segi pengamalan hari ini, semua orang tahu rokok itu haram. Wa imam perokok tersebut, wa imam, kalau kita tanya perokok, apa faedah rokok, dia pun tahu. Dia pun tahu perokok. Katanya perokok, apa hukum rokok, dia tahu haram. Begitu juga kalau masyarakat umum tahu solat itu wajib. Tapi kajian hari ini menunjukkan bahawasanya di kalangan umat Islam dalam konteks negara kita, yang tidak mengerjakan solat itu 1% yang amat membimbangkan. Jadi secara ringkasnya dapat saya katakan, dapat saya simpulkan bahawasanya utama ialah tunjang akidah yang utuh kan, yang perlu kepada usaha dakwah, tarbiyah. Dan tarbiyah itu mesti ada, orang kata apa, sentimen-sentimen ke arah kesedaran, membentuk kesedaran untuk dia meneruskan lagi. Sebab kalau kita tengok dai-dai di sini ni, dia kata, boleh katakan patah tumbuh hilang berganti. Dan ada kalanya patah tak tumbuh hilang tak berganti. Itu lebih banyak kan? Jadi tenaga-tenaga itu, kalau kita statistik hari ni, tenaga pendidik yang baru-baru ni yang menjadi isu besar dalam dunia pendidikan, ratusan pendidik yang tak nak datang ke sini dengan persepsi yang pelbagai. Itu pun satu kerja usaha yang kita perlu jernih dan selesaikan. Dengan kata lain, pembangunan modal insan yang faham akan hala tuju akidah agama dengan perjalanan ilmu fiqhnya yang mantap itu, dan juga kesedaran itu mestilah datang daripada seorang, bukan sekadar muallim. Lebih cantik lagi kalau seorang itu dapat menjadi seorang murabbi. Dan murabbi itu juga perlu dibangunkan pula. Itu satu usaha yang memang perlu, orang kata satu usaha bukan sekadar aktif, tapi satu usaha yang mesti agresif. Sebab keburukan dan kerosakan itu hari demi hari ini kan, dia datang dalam keadaan pelbagai sudut yang tak berhenti. Kadang-kadang kita tidur, benda itu masih berjalan. Sedangkan usaha dakwah masih dalam keadaan satu fasa yang boleh dikatakan masih lemah. Jadi itulah yang dapat saya simpulkan dalam. Saya nak sambung sedikit soalan yang berkaitan sama yang Ustaz sebut tadi. Kita perlu yang Ustaz kata, apabila ada guru-guru ataupun dakwah yang datang dan berganti ataupun tidak berganti, sebenarnya sejauh mana Ustaz sendiri ataupun tim Ustaz di sini selama ini, dan bagi pendapat Ustaz yang usaha-usaha yang sedang dijalankan, bagaimana orang kata pergerakan ataupun progres setakat ini, boleh Ustaz ulas? Kalau kita tengok di sini, kami satu masa dulu, kalau sekarang alhamdulillah saya boleh katakan ada sahabat-sahabat yang dalam bergerak satu tim, walaupun mungkin tak begitu ramai, tapi alhamdulillah jazbah semangatnya boleh saya katakan luar biasa. Begitu juga satu masa dulu sahabat-sahabat yang telah pergi balik ke Semenanjung, tetapi itulah berkembali kepada da'i yang ada adalah nak meneruskan ke ataupun tidak meneruskan. Dan kita lihat impak-impaknya. Pengalaman saya sebagai guru pada satu sebuah sekolah, nama saya, sekolah pertama saya tu SK Rangga Kelasin. Murid saya
ramai ustaz nama orang je Islam. Nama orang je doktor Islam. Tetapi impak daripada amalan basic yang kita tak tahu bagaimana diri kita yang biasa-biasa ni Allah Ta'ala jelmakan di mata mereka sesuatu yang indah tentang agama. Kalau kita tengok seorang anak murid saya, nama dia saya ingat lagi, Hajni. Nama dia Hajni. Di akhir dia tahun 6 tu, saya sempat mengajar tahun 6 dan saya mengajar BM tu. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, boleh tak saya nak ikut ustaz sembahyang sekali je? Saya tengok macam seronok. Macam something new, lain. Yes, dan kalau kita tengok benda yang kita katakan rutin yang biasa-biasa ni, contoh bawa budak solat sebelum mereka selepas mereka habis belajar kan. Kebetulan budak-budak saya pula ada di asrama kan. Sehingga kan ketika itu pelajar yang non-Muslim ni, dia pula menjadi reminder untuk kita. Mana budak Islam? Ustaz panggil. Kalau dalam bahasa Iban dia kata, budak Islam, ustaz kangau solat katanya. Dalam bahasa Iban lah kan. Bahasa Iban. Ustaz panggil solat. Kan? Dia akan cari sembahyang. Dia pula reminder. Dan itu kalau kita tengok usaha yang kecil-kecil. Yang saya pasti lahir daripada hati ikhlas, mudah-mudahan dan memberi impak. Memberi impak tu bukan sekadar yang kata kepada Muslim, tapi impak tu kita nampak tempiasnya. Kepada betul. Begitulah boleh saya sharingkan keadaannya. Dan sekarang usaha-usaha tersebut masih terus dijalankan dengan usaha-usaha kerjasama kita Borders Community dengan NGO-NGO lain kan, mencari dana, support dana daripada luar, termasuklah daripada IPT kita, pensyarah yang bermurah hati, terus sama mencari dana untuk disalurkan. Dan ini amat penting untuk kita terus bergerak dan mudah-mudahan ini salah satu jariah pahala untuk penderma. Tetapi duit bukan segala-galanya. Tetapi bila ada satu dana yang besar untuk kepentingan agama, maka kita dapat menelusuri para sahabat Nabi terdahulu, infak yang mana hari ini kitalah merasai nikmat pengorbanan orang terdahulu dan nikmat iman dan Islam itu. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi satu poin yang ustaz bagi boleh dikira satu poin yang sangat penting juga untuk difahami, di mana ilmu ataupun dakwah bukan sekadar teori sahaja, bahkan perlu diamalkan, perlu dipraktikkan. Jadi apabila kita nak terapkan di satu komuniti yang baru hendak mengenali Islam, mungkin perawalannya kita fokuskan pada teori saja. Selalu teori bagi ceramah, bagi itu dan ini, bagi kesedaran, bagi ilmu, ajar fardu ain dan sebagainya. Tapi bila kita lihat lama kelamaan praktikal itu makin malap atau kurang. Jadi perlu seimbangkan antara teori dan juga praktikal. Untuk kita nak sebut sebagai satu komuniti itu memang menganuti dakwah yang kita sampaikan itu. Baik, kembali pada doktor. Doktor tadi kita ada sebut tentang kesedaran ilmu dan sebagainya. Dan saya nak tahu apa yang berlaku. Kita sebut mungkin boleh kita ambil 10 ataupun 15 tahun dahulu. Macam saya tadi sebut, pembangunan masyarakat ataupun generasi sering dikaitkan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi doktor sebut kesedaran itu perlu ada. Kesedaran bahawa setiap, walaupun hatta ekonomi itu sendiri pun, mereka perlu mula dengan ilmu ataupun pendidikan. Jadi saya nak tanya perubahan yang ketara yang berlaku apabila kita menerapkan fahaman bahawa ilmu ataupun pendidikanlah utama sekali. Boleh kita katakan 15 tahun dahulu diterapkan fahaman begini, dan apa yang berlaku, apa kesan yang kita lihat dalam masa tempoh mungkin 10 tahun yang lalu. Apabila kita terapkan fahaman ideologi pendidikan adalah penting dan diterima oleh generasi 10 tahun dahulu, dan mereka amalkan, dan apa yang berlaku, apa perubahan yang kita lihat. Baik. Sebelum menjawab soalan tadi, saya suka respon apa yang Ustaz Aizat sebutkan. Mungkin kita boleh timbulkan konsep qudwah hasanah. Qudwah hasanah yang mana apabila kita melakukan sesuatu perkara itu,
walaupun kita tidak mengajak orang lain untuk secara langsung membuat perkara tersebut, tiba-tiba dia menjadi contoh kepada dia untuk dilaksanakan juga. Dan ini ada kaitanlah dengan apa yang saya nak cuba jawab soalan tuan moderator tadi. Kedua hasanah tersebut yang kita tunjukkan kepada masyarakat akhirnya mewujudkan perubahan-perubahan dalam kalangan masyarakat itu sendiri, terutamanya dalam konteks pengamalan Islam, kefahaman terhadap Islam, pengamalan Islam, dan akhirnya berkembanglah penghayatan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat balik bagaimana sejarah perkembangan Islam, sudah pasti jauh, mungkin ada sampai ke tahap kurun ke-11 Hijrah. Kita boleh lihat perkembangan Islam termasuk ke dalam Nusantara ini. Dan bermula dari situ kita akan nampak perubahan demi perubahan berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Tapi kalau kita lihat dalam tempoh terdekat ini, kita dapat lihat bagaimana masyarakat itu apabila dia sedar tentang kepentingan ilmu, dia mencari ilmu, dia mencari sumber-sumber contoh tauladan kepada mereka, dan akhirnya kita dapat lihat kesedaran itu telah mewujudkan sebuah masyarakat yang sangat kritikal terhadap kefahaman Islam. Ini kalau kita lihat dalam konteks Islam, bahkan ada satu humor yang dibuat oleh tokoh pendakwah kita. Dia kata pada hari ini kita dapat lihat ramai nak jadi mufti. Walaupun yalah, kita boleh lihat dari sudut positif dan negatif. Walau bagaimanapun dari satu sudut kita dapat lihat kesedaran masyarakat itu telah berlaku. Dia dapat lihat bagaimana untuk memahami, untuk mengamalkan ajaran Islam, dia perlu meneliti satu persatu. Dia perlu tahu di mana sumbernya. Dia perlu tahu bagaimana kaedah pengamalan sesuatu ajaran tersebut. Itu kalau kita lihat dari sudut kefahaman individu. Kalau kita pergi lebih jauh lagi dari sudut pembangunan institusi, sudah pasti kita dapat lihat banyak institusi-institusi bangun bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Kita lihat berapa banyak institusi pondok contohnya. Kita lihat berapa banyak institusi berasaskan pengajian tahfiz. Kita lihat berapa banyak sekolah-sekolah, even sekolah-sekolah di bawah kementerian contohnya, diintegrasikan antara sistem yang konvensional sedia ada kepada sistem yang berasaskan Islam. Digabungkan. Ya, digabungkan, diintegrasikan. Kita dapat lihat perkembangan itu amat drastik pada masa sekarang. Jadi kita nampak ini adalah satu perubahan yang positif. Ya, walaupun yalah mungkin ada hiccup sana sini, ada perlu penambahbaikan, kita perlu akui, tapi dalam masa yang sama kita perlu raikan kejayaan tersebut, dan mungkin satu masa nanti kita akan dapat lihat ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin itu boleh menunjukkanlah bagaimana perkembangan masyarakat pada hari ini, terutama terhadap Islam dari sudut diri sendiri dan juga pada pembangunan institusi itu sendiri. Alhamdulillah, betul. Saya setuju dengan pandangan doktor. Apabila kita sebut tentang perubahan baik dalam satu jangka masa, apabila kita terapkan satu fahaman yang betul bahawa pendidikan ataupun secara khususnya ilmu agama, pendidikan agama, kita lihat perubahan yang bagaimana perubahan yang positif berlaku, kan? Satu perubahan yang positif yang berlaku di masyarakat kita. Saya teringat satu zaman dulu masa saya kecil lagi, bahkan ibu saya pun pernah bagi tahu, kalau dulu ustazah sekadar pakai scarf itu dah kira cukup, itu kira orang yang berilmu zaman dulu. Scarf dan baju kurung boleh dikatakan tangan lengan sahaja, ya. Itu adalah ustazah. Kita mungkin masa tu pakai selendang sahaja. Bagi orang awam hanya sekadar pakai selendang sahaja. Tapi apabila kita lihat zaman sekarang, kita boleh lihat satu fashion berasaskan bertepatan dengan syariah sedang berlaku secara pesatnya. Kita lihat jualan tudung secara online. Tudung labuh. Tudung labuh yang tutup dengan eloknya. Bukan sekadar orang yang berilmu agama sahaja, bahkan masyarakat awam sudah mula terima.
Maka ini menunjukkan satu perkembangan ataupun perubahan positif. Ya, bila kita terapkan dari satu masa jangka masa, dia berubah dari ke arah satu pembangunan yang sihat. Baik, saya nak tanya dekat Ustaz Aizat, kita dah bincang tentang keperluan dan usaha-usaha progres yang berlaku. Selama Ustaz menjalankan usaha dakwah, sebarkan agama, sebarkan ilmu sebagai seorang guru, seorang pendakwah di sekitar daerah Seri Aman secara khususnya, secara menyeluruh di negeri Sarawak ini, mesti Ustaz pernah lalui macam-macam pengalaman, macam-macam cabaran, ya. Tipulah kalau kita sebut, saya pergi cakap mesti semua orang terima saja. Nah, itu memang boleh kita kata ajaib, ya. Jadi kita nak juga tahu pengalaman cabaran ataupun rintangan dari sudut penerimaan, dari sudut halangan yang Ustaz lalui selama Ustaz jalankan usaha-usaha dakwah ni. Boleh kongsikan sedikit dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. One part, kalau kita tengok cabaran tu banyak lah. Dan ada kalanya cabaran itu datang daripada dalaman, iaitu kadang-kadang kita cakap cabaran dari aspek luar. Contoh, kita pernah buat program dengan Syekh Hayyu Abdul Rahman. Syekh Hayyu Abdul Rahman ialah anak murid kepada Syekh Ahmad Didat. Beliau merupakan seorang bekas padri yang mempunyai kuasa pengamunan antarabangsa. Dan kita buat open talk, itulah open talk pertama di Seri Aman yang dekat masjid sini. Dan saya dan tim bagi flyers. Biasa bagi flyers kat Muslim kan, kita bagi flyers kat non-Muslim. Kita sediakan platform untuk dia orang duduk kan, mic khas seperti mana forum Syekh Ahmad Didat sekarang ni, Dr. Zakir naik kan. Dan ketika itu kita tengok tengah ceramah, datangnya mungkin daripada yang non-Muslim kan, horn kereta tu jerit-jerit kan. Bagi saya itu adalah satu benda yang biasa, sebab itu dah menjadi sunnatullah daripada zaman Nabi, begitu kan. Jadi bagi saya tak apalah, lakum dinukum waliyadin. Tetapi cabaran yang lebih yang boleh dikatakan mengundang keresahan, tidak lain pula cabaran secara internal dalaman. Kalau kita kata lakum dinukum waliyadin, okey, ada satu divide yang besar sangat yang memisahkan, yang mungkin mereka tidak faham. Begitu oleh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang itu cabaran itu datang dari internal kita, dalaman. Sehingga memberi reputasi yang buruk. Dan ketika itu saya bertugas di PPD sebagai seorang pegawai yang mengenai pendidikan Islam. Dan bila kita ditegur, kita di pulau pula. Di pulau. Pulau secara, kalau tengok, kalau dulu Nabi di pulau ni kan, orang Islam di pulau ni ada duit nak beli barang pun tak beli kan. Dia pulau kita secara moden. Dia blok kita kan. Secara moden. Ya, selama ni boleh bertukar siapa, dia make ignore saja kan. So tetapi itulah one day adalah sesuatu yang mereka memerlukan. And then dia orang juga yang buka balik blog tu. Itu kalau kita tengok cabaran hari ini, ada kalanya kita tidak kisah kalau kita kata non-Muslim menentang. Itu adalah secara fitrah normalnya. Di sini pun dari segi pergerakan dakwah missionary yang begitu pesat, dan kita jauh ketinggalan. Mereka sanggup masuk ke rumah panjang, tinggal berbulan-bulan, sehingga ada beberapa missionary bila mana dia nak balik ke airport, orang rumah panjang mengiringi, menangis. Dia pula menjiwai orang rumah panjang sehingga dapat menyanyikan lagu Iban dalam keadaan yang fasih. Tetapi kita pula, apa yang berlaku adalah kita diciput je nak buat kerja dakwah. Tentangan itu pula blocking segala roadblock tu pula. Saya kata roadblock lah kan. Naklah kita nak lalui dari dalam kita sendiri. Sepatutnya sokong kita. Yes, itulah kalau kita tengok itu relate kepada yang soalan pertama Tuan Moderator tadi. Begitulah betapa tenatnya umat hari ini. Kebincangan berlaku dari segi akidah, pegangan, serta pengamalan harian itu begitu pincang. Sebab itulah kita perlukan usaha dakwah dan juga tarbiyah ini yang melibatkan keseluruhan agensi-agensi dan agensi secara NGO, secara NGO-nya dalam pendidikan, dalam konteks sekolah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, IPG yang melahirkan guru-guru,
Dan semua ni perlu digarap, di blend dengan bagus. Mudah-mudahan hasil blending dan blending ini dan branding ini kan membuahkan, kalau buahnya buah yang manis kan. Kalau sajian yang menyelerakan, bukan sekadar rupa saja cantik, tapi bila kita rasa, kita nak rasa lagi kan. Jadi mudah-mudahan seperti mana kata doktor tadi, mudah-mudahan benda yang simple. Kadang-kadang orang tak mampu bercakap, tapi mungkin personalitinya memberi impak. Walaupun kita ada sasaran, tetapi tempias tu yang di luar sasaran pun turut terkena tempiasnya. Jadi perlu satu garapan dan kerjasama yang kukuh, dan usaha itu perlu dibuat secara istiqamah dan perlu dimulakan. Kalau tak mula, kena mulakan. Kalau dah mula, kena istiqamahkan. Dan kita yakin golongan-golongan seperti ini akan pasti ada silih berganti. Tapi kalau tak ada usaha-usaha seperti ini, garapan seperti ini, khawatir akan jadi silih yang tidak berganti. Allahu a'lam. Jadi saya memang faham apa yang memang semua orang sedia maklum apabila kita ceburi bidang dakwah, secara khusus bidang dakwah, kita nak fahamkan seseorang perkara yang dia belum faham, belum tahu lagi. Jadi apa satu benda yang baru, bila kita nak terima tu memang agak payah. Memang akan ada berlaku tantangan, cabaran, macam-macam pula. Kita lihat dari zaman Rasulullah sampai sekarang, bukan sekadar Rasulullah, hatta nabi-nabi sebelum, bagaimana tentangan yang berlaku, hatta berlaku pembunuhan, hilang meragut nyawa dan sebagainya. Jadi tak heranlah kalau kita lihat macam tadi Ustaz sebut, bila buat satu open talk, berlaku macam komuniti non-Muslim datang buat kekicauan dan sebagainya. So, jadi benda ni jadi macam satu kebiasaan para pendakwah. Bukan sekadar kita mewarisi daripada Nabi ilmu sahaja, bukan mewarisi nikmat-nikmat Islam sahaja, bahkan kita mewarisi juga bila kita menceburi bidang dakwah seperti mana Rasulullah, kita akan mewarisi juga situasi-situasi begitu. Jadi kita sedia maklum, alhamdulillah. Jadi cukup kita rasa bangga dengan Ustaz masih bersabar, istiqamah, walaupun ada macam-macam tantangan. Semoga diberkati dan diberikan kekuatan untuk teruskan usaha dakwah. Kembali pada doktor, saya nak tahu juga pengalaman doktor. Mesti ada banyak juga pengalaman. Selama ni bila kita duduk dalam satu bidang yang sama, bukan bidang yang sama juga, bidang yang berbeza, untuk masa yang lama, kita mesti akan lihat macam tadi Ustaz sebut, ada bila jalankan usaha dakwah, ada juga pengalaman dan sebagainya. Saya nak tanya, bagi pengalaman doktor dalam bidang akademik, kita ambil dari sudut akademik sekarang ni, kita lihat tadi kita dah ulas yang 10 tahun yang lalu apa yang berlaku, perubahan. Kita nak lihat usaha ini yang kita sedang jalankan, kita teruskan, kita enhance, orang kata, kita cantikkan lagi, kita modernkan lagi, dan kita teruskan untuk 10 tahun yang akan datang. Kita sebut, apakah dari sudut pandangan doktor, apa perubahan yang kita boleh lihat dalam komuniti masyarakat kita? Menjawab soalan tentang pengalaman, sejujurnya pengalaman saya sangatlah sedikit nak dibandingkan dengan sahabat kita Ustaz Aizat, moderator sendiri. Ya Allah, sangatlah sedikit. Jadi perkongsian pengalaman tu mungkin sikit sebanyak boleh diulas secara langsung sajalah ya, Tuan Moderator. Pertamanya kita dah tahu tadi tentang perkembangan. Apa yang berlaku hasil perkembangan tadi? Hasilnya ialah ramai yang berminat untuk mengembangkan agama, ramai yang berhasrat untuk membantu masyarakat. Tapi dalam masa yang sama, kita juga dapat lihat, oleh kerana ada kepelbagaian tadi, nampaknya kadang-kadang dia tak bertemu. Itu jadi cabaran tu tadi. Jadi walaupun kita telah sedar ada pelbagai cabaran tadi, dan saya kira kalau kita boleh synergizekan, kita boleh bina satu kekuatan untuk bersama-sama. Saya kira kalaulah kita tengok mungkin 10 tahun akan datang, kita akan nampak pelbagai fikrah ini, pelbagai institusi ini akan dapat bergabung. Even kita boleh nampak dah sekarang. Contohnya
apa yang berlaku dalam program baru-baru ni. Pelbagai NGO duduk bersama-sama menyantuni masyarakat mualaf. Walaupun kita nampak masing-masing mempunyai objektif masing-masing, ada misi masing-masing, ada dia punya apa kita kata world view masing-masing. Tapi oleh kerana kesedaran tersebut, boleh duduk sama-sama. Dan saya ingat kalau kita lihat 10-20 tahun akan datang pun, integrasi ini jika berlaku dengan baik, apa yang kita hajati, iaitu menghasilkan masyarakat, pembangunan masyarakat yang mapan tadi dapat dijelmakan dengan lebih baik lah. Okay, itu satu perkara. Sinergis. Yang kedua ialah tentang pembangunan sebuah masyarakat tadi. Okay, kita dah nampak dah ada berlaku pembangunan. Tapi adakah kita sedar bahawa pembangunan tersebut berlaku secara berkelompok ataupun menyeluruh? Yang ni kita kena usahakan lagi lah. Kalau sekarang ini kita nampak ada masyarakat di luar, mungkin dari Semenanjung datang ke Sabah, mungkin dari Semenanjung datang ke Sarawak, ataupun sebaliknya lah, Sarawak pergi ke Semenanjung ke dan sebagainya. Tapi oleh kerana ilmu tadi berkembang, saya kira 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kita akan ada sebuah masyarakat tempatan yang mampu membawa masyarakat dia sendiri ke arah perkara yang lebih baik, terutama dalam konsep kefahaman Islam. Yang ini saya kira tidak mustahil berlaku. Melalui sinergis tadi, penggabungan tadi, dan melalui satu sistem yang lebih baik dan teratur, dan akhirnya menghasilkan masyarakat setempat yang boleh kita kata sustain lah. Pengembangan ilmu yang sustain, dia berkesinambungan, dan akhirnya mungkin kalau lah tadi kata patah tumbuh tak berganti, tapi kali ni kalau dia patah, dia tumbuh tunas lain daripada mungkin akar yang lain. Akar yang lain. Tetapi sama dia punya apa? Konsep intipati dia sama semua. InsyaAllah saya rasa kita akan nampak insyaAllah pada masa akan datang. InsyaAllah. Jadi betul ya apa yang doktor sebut tadi. Even tadi doktor sendiri pun, doktor Ustaz Aizat sendiri pun ada bagi tahu tentang integrasi. Kita lihat dulu pondok. Kemudian bila lihat pada pembangunan masyarakat zaman pemodenan dan sebagainya, pondok itu diintegrasikan dengan sekolah-sekolah konvensional, pendidikan-pendidikan konvensional. Ini adalah satu perubahan yang kita lihat bila diterapkan ilmu kefahaman. Ilmu bila kita sebut bukan sekadar ilmu agama sahaja, bahkan kita sebut keboleh pasaran, sekadar dia tahfiz, satu ilmu yang sangat agung, sangat ulung, sangat bagus, sangat murni. Tapi dia nak sampaikan ilmu ini pada masyarakat, perlukan kepada soft skill. Kita sebut soft skill, perlukan pada pertuturan dan sebagainya. Ini secara skop yang kecil kita sebut. Jadi bila berlaku integrasi antara ilmu agama, ilmu konvensional, kita lihat perkembangan dakwah dijalankan secara pesatnya. Jadi faham apa yang doktor sebut tadi. Sekarang kita lihat dari Semenanjung datang ke Sabah dan Sarawak untuk menjalankan usaha dakwah, dan usaha ini diteruskan. Maka kita lihat mungkin dalam 10 tahun yang akan datang, mungkin boleh kita lihat pendakwah daripada Sabah dan Sarawak akan datang ke Semenanjung. Boleh, tidak mustahil. Kita pun perlukan begitu. Kerana apa? Ilmu yang ada, uruf tadi macam Ustaz Aizat sebut, uruf yang ada di Semenanjung berbeza dengan uruf yang ada di sini. Jadi kita perlukan ada perkongsian. Kita sekarang ni mungkin Sabah Sarawak kenal uruf Semenanjung bagaimana, sebab pendakwah ramai datang dari sini, dari Semenanjung ke sini. Jadi apabila satu ketika masa nanti mungkin kalau datang kita lihat kefahaman masyarakat Semenanjung tentang komuniti Sarawak mungkin lebih mendalam, lebih faham. Jadi di situ akan berlaku satu pembangunan komuniti secara menyeluruh dan secara bersama. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung forum kita. Banyak ilmu yang sangat penting, saya kira banyak benda yang saya belum tahu lagi sebelum ni. Saya dapat daripada Ustaz Aizat dan juga Doktor. Cukup berterima kasih. Dan sebelum kita berakhir, saya nak minta
sedikit penggulungan daripada Ustaz Aizat dan juga Doktor. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, kita dah sedar, dah beri kesedaran dari sudut dakwah, bagaimana berlaku, apa situasi dan sebagainya. Jadi untuk kita sustainkan, untuk kita nak teruskan istiqamah, teruskan usaha dakwah ini, memang kita sebut duit bukan segalanya, tapi ada katakan segala-galanya memerlukan duit sekarang ni. Ya. Kita tanpa duit, contohnya kita nak pergi ke satu kawasan pedalaman, kawasan yang kita perlu rentas sungai, hutan dan sebagainya. Kalau tanpa duit kita boleh berjalan kaki, berenang, tapi adakah ia satu benda yang possible, benda yang mustahil untuk seorang ataupun ramai pendakwah-dakwah buat sedemikian. Jadi kita perlukan pada kemudahan perlukan pada duit. Jadi Ustaz rasa boleh, kalau Ustaz boleh boleh fahamkan, simpulkan, adakah sumbangan-sumbangan yang diberikan cukup ataupun perlukan lagi untuk usaha dakwah ini, dan bagaimana situasi ini boleh mengubah keadaan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok dahulu, para sahabat dahulu kan, Nabi pernah tanya ringkasnya, Abu Bakar, Umar, kamu ada apa? Aku hanya ada lagi separuh je daripada apa yang harta aku kan. Apa yang kau tinggal, Umar? Separuh daripada harta aku telah aku infakkan jalan Allah. Apa yang kamu tinggal, wahai Abu Bakar? Abu Bakar beri satu jawapan, aku tinggal Allah dan Rasul saja kan. Satu kata-kata keramat untuk para da'i sekalian. Akan tetapi kalau kita tengok, itulah Sayyidatina Khadijah, kalau kita tengok backupnya dari segi apa, tidak lain tidak bukan ekonomi kan, yang boleh katakan yang istilah sekarang pam duit, dana untuk Nabi bergerak kan. Begitu juga sahabat lain, sahabat-sahabat yang kaya, Abdul Rahman bin Auf kan, sahabat-sahabat yang tidak ada kekayaan pun dia memberi apa yang dia ada, hatta nyawa, seperti mana tuan menderita tersebut. Jadi hari ini kalau kita tengok dalam konteks, salah satu konteks saya sebut hiburan, cuba kita tengok dana-dana yang banyak, hadiah-hadiah yang besar kan, sampai ratusan ribu, ada kadang menjangkau 500,000 pun ada kan. Tetapi impaknya hanya dalam membina jiwa, tidak ada, malahan membunuh kan. Dan bila benda itu menjadi trending dan viral, dia pula menjadi virus kepada umat kan. Kalau kita tengok hari ini dalam salah satu buku pendakwah yang masyhur, mungkin Ustaz Abid dia kan, Tangisan Umat kan, antaranya siapa pernah baca. Jadi untuk memastikan Islam juga bergerak secara aktif, malahan keperluan bergerak secara agresif, keperluan dana ni amatlah penting, khasnya dalam konteks di bumi, kenyalah bumi dan rohana ini. Ada kalanya jarak, keperluan kepada fasiliti, keperluan kepada kenderaan. Kadang-kadang kita masuk dalam pacuan 4 roda pun, contohlah paling simple, pacuan 4 roda pun perlu tayar sekian-sekian, off-road dan sebagainya, perlu kepada kenderaan untuk mengangkut barang kan. Jadi itu semua cerita duit kan. Tetapi kita tengok kalau hiburan tadi, impaknya macam mana? Laju. Ya, agama pula macam mana? Tetapi kalau ini dapat disokong kan, dapat dijana dengan baik, maka impaknya, kalau kita tengok legasi-legasi yang keluar daripada Masjid Nabi, insan-insan yang biasa ditarbiah dengan sokongan dana ini, maka satu masa dulu 2/3 dunia ini ditakbir oleh Islam itu sendiri. Dan tak mustahil satu hari kan, dan disebut oleh Nabi kan, bila mana dah hari menghampiri kiamat itu, kebangkitan Islam akan berlaku. Dan siapakah yang akan menjadi salah seorang? Ya, kita. Dan jadikanlah kita, katakanlah kepada diri kita, dan jangan kita buat orang lain dah buat, aku tak payah. Tetapi biarlah orang lain tak payah buat kan, orang lain tak payah buat, biar aku buat, orang lain tak payah. Tapi kalau semua biar aku buat, orang lain tak payah, biar aku buat, orang lain tak payah kan, maka semua tu akan buat. Tetapi dari segi dana memanglah, dan kami, kalau saya secara pribadi kan, amat menyeru, mempersilakan, mengalu-alukan
kan, para dermawan, hartawan, kan, yang kaya-kaya, ataupun insan-insan yang sanggup menginfakkan masa, diri dan tenaga untuk bersama-sama kami di sini, kan, bagi sama-sama menjana saham-saham akhirat kita. Mudah-mudahan asbab keperitan kita, langkah kita, debu-debu tanah yang lekat di kaki kita, kan, melahirkan legasi-legasi, kan, jilul Quran yunfarid, antaranya kan generasi-generasi yang faham bahawa Al-Quran tak ada lain lah. Itu yang kita harapkan, demi kelangsungan kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kelangsungan kebahagiaan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Sedikit daripada doktor juga, dari sudut kita dah tahu kesedaran pendidikan, apa dan perubahan yang pernah berlaku dan akan berlaku, janggarkan dan sebagainya. Jadi kita dah faham kepentingan pendidikan bagi satu komuniti, bagi sebut pembangunan modal insan dan sebagainya. Jadi bagi doktor, untuk usaha ini diteruskan, untuk kita sustain lagi 10 tahun atau lagi bertahun-tahun yang akan datang, generasi yang akan datang, salah satu elemen yang kita perlukan selain daripada kefahaman, kesedaran untuk teruskan usaha ini, doktor rasa apa yang penting juga bagi ini sebagai bentuk dan sebagai rumusan kita bercakap tentang integrasi ilmu tadi. ya. Apabila seseorang itu mendapat ilmu, maka kita boleh kata dia seorang ilmuwan. Ya. Jadi bagaimana untuk kita sustain dan sebagainya dalam program-program kebajikan, dalam program-program dakwah ini, ilmuwan itu juga perlu duduk sama-sama. Jadi ilmu Allah yang luas itu melahirkan kepakaran yang berbeza. Kita duduk sama-sama, kita buat kerja sama-sama Ke lapangan. ya, masing-masing dengan kepakaran masing-masing turun ke lapangan dan kita kena duduk sama-sama untuk buat kerja. Jadi apabila kita bertemu dengan masyarakat dia akan sedar bahawa sebenarnya dalam kehidupan seharian mereka semuanya dapat dikaitkan dengan Islam. Kepakaran masing-masing itu dekat dengan Islam dan semuanya menyumbang ke arah diri sendiri dan juga ke arah agama Allah tadi. Jadi di situ saya kira kalaulah kita nampak dah sekarang, kita nampak even senior-senior kita yang menjalankan usaha dakwah, mereka ini dalam pelbagai bidang. Kita dah nampak. Kalau tak ada cameraman, maka tak berjalan program kita ini. Jadi orang teknologi kena ada. Betul. Itu kita bercakap tentang teknologi. Nanti adalah bidang-bidang lain juga. Yang berkait. Jadi untuk membuka kesedaran kepada golongan-golongan seterusnya ataupun sahabat-sahabat yang masih lagi belum terbuka untuk bersama-sama dalam usaha dakwah ini, kongsikan, sumbangkan tenaga masing-masing dalam apa sahaja aspek. So insya-Allah kita akan dapat lihat inilah ummatan wasata yang akan menjadi contoh tauladan kepada masyarakat seluruh dunia. Tadi kita nak jadikan kita world kita pada tahap world kan. Bukan hanya jaguh kampung sahaja. Dipandang oleh masyarakat dunia. Saya kira kalau kita dapat mengintegrasikan kepakaran kita, insya-Allah kita akan dapat nampak perkembangan yang lebih baik. Alhamdulillah. Cukup, terima kasih doktor dan juga ustaz. Hari ini kita telah berkongsi dan kita telah membawa satu kesedaran bahawa pendidikan dan dakwah adalah dua tunjang utama untuk pembangunan, bukan sekadar ekonomi sahaja, bukan sekadar menerapkan duit sahaja, tapi kefahaman ke mana hala tuju kita sebenarnya. Dan kefahaman itu akan dibawa oleh pendidikan sama ada konvensional ataupun ilmu agama. Yang paling penting seperti mana kita kongsi tadi, apabila ada penggabungan antara ilmu agama dan juga ilmu konvensional, maka berlakulah satu pembangunan modal insan yang kita harapkan dan menjadi satu tauladan bagi masyarakat dunia umumnya. Dan usaha ini bukan sekadar kita sebut pendakwa ataupun ahli akademik ataupun mereka yang berkepakaran untuk turun ke lapangan. Usaha ini
perlukan kepada kekuatan yang diberi daripada masyarakat, komuniti dan sebagainya. Mungkin ada yang ada masa mereka boleh turun ke lapangan. Mungkin ada orang dia punya idea bagaimana lagi kita boleh perelokkan lagi usaha dakwah ini. Okay, selama ini dijalankan dalam satu bentuk, ada orang punya idea, sumbangkan idea. Why not kita buat dakwah dalam bentuk begini dan sebagainya. Ini lebih berhasil. Mungkin ada orang ada keinginan, saya nak turun ke lapangan, saya nak bagi idea, tapi kurang mampu, mungkin tidak ada masa ataupun kesihatan, tapi ada kewangan. Boleh juga kita sumbangkan kewangan. Ini pun dikira sebagai satu usaha untuk kita sama-sama membangunkan. Kita lihat banyak sejarah, kita lihat ustaz-ustaz kita di luar sana pernah kongsikan kepada kita bagaimana Islam ini disampaikan kepada kita 1500 tahun dahulu. Datangnya Islam sampai ke hari ini dalam bentuk yang sama, ya, tidak ada perubahan. Mungkin ada di situ ada kesesatan dan sebagainya, tapi Islam yang kita anuti sekarang ini dipelihara. Allah pelihara Islam ini, ya, melalui hamba-hambanya, khalifah-khalifahnya di atas muka bumi ini, melalui kepakaran yang berbeza, disumbangkan untuk tujuan yang sama. Maka kita lihat bagaimana satu civilization itu dipelihara, dijaga sampai ke hari ini. Dan insya-Allah apabila kita buat perkara yang sama, kita sumbangkan apa yang kita ada. Yang ada masa, sumbangkan masa. Yang ada ilmu, sumbangkan ilmu. Yang ada tenaga, sumbangkan tenaga. Yang ada kewangan yang luas, sumbangkan dana untuk kita berterusan, untuk kita teruskan usaha dakwah dan menjaga. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita dikongsikan pada hari ini kita boleh dapatkan ilmu dan kefahaman, dan kita boleh usaha ke arah itu. InsyaAllah semoga usaha kita diterima oleh Allah dan juga diredai oleh Allah, serta berikan kita kekuatan untuk terus dalam usaha ini, insya-Allah. Semoga kita bertemu dalam rancangan ataupun program yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.